Assalamualaikum, saya Muhammad Fakir Kebal bin Muhammad Razi dari kelas Band Art Seksyen 1. Saya akan membentangkan tentang hakikat dan sifat manusia. Menurut Ibnu Kathir, ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT telah menjadikan bapa kepada manusia, iaitu Adam, dari tanah. Kemudian manusia saling berketurunan pula dari air mani yang keluar dari tulang sumbi lelaki dan tulang dada wanita. Setelah sempurna kejadiannya, Allah SWT meniupkan badannya roh ciptaannya. Kemudian dia mengurniakan pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. Menurut Martin Buber pula, mengatakan bahawa pada hakikatnya manusia tidak boleh disebut ini atau itu. Menurutnya, manusia adalah sebuah kewujudan yang memiliki potensi namun dihadkan oleh semesta alam. Namun, halangan ini hanya bersifat fakta, bukan penting, sehingga apa yang akan dilakukannya tidak dapat diramalkan. Dalam pandangan ini, manusia berpotensi untuk menjadi baik atau jahat, tergantung kepada kecenderungan yang mana yang lebih besar dalam diri manusia. Hal ini berkemungkinan bahawa manusia yang baik kadang-kadang juga melakukan kesalahan. Seterusnya, menurut ahli humanis menyatakan bahawa manusia memiliki dorongan dari dirinya untuk mengarahkan dirinya mencapai sesuatu tujuan yang positif. Mereka menganggap manusia itu rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Hal ini membuatkan manusia itu terus berubah dan berkembang untuk menjadi insan yang lebih baik dan lebih sempurna. Manusia dapat menjadi anggota masyarakat dengan tingkah laku yang baik. Mereka juga mengatakan, selain adanya dorongan-dorongan tersebut, manusia dalam hidupnya juga digerakkan oleh rasa tanggungjawab sosial dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini, manusia dianggap sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Selain yang ada di dalam slide ini, terdapat juga pandangan dari psikoanalitik mengatakan bahawa pada hakikatnya manusia digerakkan oleh dorongan yang bersifat intensif. Hal ini menyebabkan tingkah laku seseorang manusia diatur dan diarahkan oleh kekuatan psikologi yang memang ada dalam diri manusia. Berkaitan dengan hal ini, manusia tidak memegang atau tidak menentukan nasibnya, tapi tingkah laku seseorang itu semata-mata diarahkan untuk memuaskan sifat biologinya. Sifat manusia pula ialah yang pertama adalah kemampuan kesedaran diri. Melalui kemampuan ini, manusia benar-benar dapat menyedari bahawa dirinya memiliki ciri yang khas atau karakter tersendiri. Kemampuan ini membuatkan manusia mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran yang sama ada dengan diri sendiri ataupun dengan persekitaran orang ramai. Keupayaan ini juga membolehkan manusia meneroka potensi yang ada pada dirinya melalui pendidikan untuk mencapai kesempurnaan dalam diri. Keupayaan ini pula membuatkan manusia mampu mengembangkan aspek sosialiti di luar dirinya sekaligus pengembangan kepribadian dalam dirinya. Sifat manusia yang seterusnya adalah mempunyai akhlak dan nilai moral. Akhlak sering disebut sebagai etika yang merupakan perbuatan yang wujud dari kata hati. Namun, untuk mewujudkan hati nurani dengan perbuatan memerlukan kemahuan. Ini bermaksud bahawa tidak sempurna manusia yang mempunyai kata hati atau baik atau keberanian. Maka, seseorang dapat dikatakan mempunyai akhlak yang baik atau tinggi sekiranya dia mampu menzahirkan dalam bentuk tindakan sesuai dengan nilai moral. Dan yang terakhir, manusia mempunyai sifat kemahuan dan tanggungjawab. Allah SWT telah memilih manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini berbanding makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat, jin, haiwan dan tumbuhan, dengan memberikan manusia kebebasan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk, antara petunjuk dan kesesatan. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah memberi mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik
serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Sekian, terima kasih. Kejadian manusia menurut sains dan agama dari segi fizikal dan material. Sains moden. Tahap yang pertama iaitu tahap pre-embryonic. Pada tahap ini, zygot tubuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah segumpalan sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Seterusnya ialah tahap embrionik. Tahap kedua ini berlangsung selama 5,5 minggu. Ketika ini, kandungan disebut sebagai embrio. Organ dan sistem tubuh bayi mula terbentuk dari lapisan-lapisan sel. Fasa terakhir ialah pembentukan fetus. Ciri khusus tahap ini adalah terlihatnya fetus menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. Kita akan membincangkan tentang 4 jenis agama iaitu Islam, Kristian, Buddha dan juga Hindu. Kita akan mengupaskan agama yang pertama iaitu Islam. Manusia tercipta dari saripati tanah sebagaimana dalam surah As-Sajadah ayat 6 hingga 9. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya dan yang memulia pencipta manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Agama yang seterusnya ialah Kristian. Di dalam kitab suci Bible, Genesis telah menerangkan bahawa manusia pertama yang telah diciptakan oleh Tuhan ialah daripada debu tanah. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Genesis, the Lord of God formed man from the dust of the ground. Menurut sejarah penciptaan manusia pertama iaitu Adam dan Hawa, mereka telah disingkirkan dari syurga dan dianggap berdosa kerana telah melanggar perintah Tuhan ketika itu. Manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa dan dosa itu dikenali sebagai dosa warisan. Seterusnya ialah agama Buddha. Terdapat 4 evolusi, iaitu evolusi pertama mengatakan manusia mula muncul ke bumi semasa proses pengarasan bumi dari zat cair ke padat. Tiada manusia pertama yang tercipta kerana manusia pertama kali muncul di bumi dengan jumlah yang banyak. Evolusi kedua menyatakan sifat kianat dan tamak dalam diri setengah manusia itu. Oleh sebab itu, mereka memakan sari tanah yang muncul dari air, lalu mereka diliputi rasa sari tanah. Maka nafsu keinginan muncul dalam diri mereka. Evolusi ketiga terjadi apabila tubuh mereka menjadi padat dan muncul dalam pelbagai bentuk tubuh setelah mereka memakan sari tanah tersebut. Ada di kalangan mereka yang mempunyai tubuh badan yang cantik, manakala terdapat juga yang mempunyai tubuh yang buruk. Disebabkan itu, wujudlah perasaan sombong serta dengki dengan kejadian masing-masing. Evolusi keempat merupakan fasa pembentukan manusia berlaku. Makhluk tersebut menikmati tumbuhan yang wujud itu dan menjadikan tubuh mereka menjadi lebih padat sehingga terhasil perbezaan antara tubuh lelaki dan tubuh perempuan. Dan agama yang terakhir ialah Hindu. Proses penciptaan manusia adalah dari sari dari panca mahabhuta, iaitu 6 jenis rasa seperti manis, pahit, masin, masam, pedas dan kelat. Semua unsur ini telah berpadu dengan unsur lain seperti cita, budi, ahangkara, desendriya, pancatan matra dan panca mahabhuta. Apabila semua unsur ini disebetikan, maka terhasillah 2 unsur benih kehidupan, iaitu sukla benih lelaki dan wanita benih perempuan. Oleh yang demikian, maka terciptalah manusia. Kita juga akan membincangkan tentang kejadian manusia menurut tokoh-tokoh terkenal. Tokoh yang pertama iaitu Aristotle, di mana dia mengatakan bahawa hidup muncul secara terus-menerus dari yang mati atau materi. Dan yang kedua ialah tokoh yang sangat terkenal dengan falsafahnya iaitu Charles Robert Darwin. Dia menyatakan bahawa manusia merupakan hasil perubahan evolusi dari makhluk hidup. Spiritual bermaksud hubungan seseorang dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta bergantung dengan kepercayaan yang dianuti
oleh sesetengah individu tersebut. Menurut seorang tokoh yang terkemuka iaitu Burkhardt 1993, spiritual dapat meliputi aspek berhubung dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam hidup, dapat menemukan erti dan tujuan hidup seseorang manusia tersebut, dapat menyedarkan seseorang itu mampu untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri, dapat mempunyai ikatan hubungan yang kuat di antara seseorang individu dengan Yang Maha Kuasa. Mempunyai kepercayaan atau keyakinan pula bermaksud mempercayai atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu ataupun seseorang. Konsep kepercayaan ini mempunyai dua maksud. Yang pertama, kepercayaan boleh didefinisikan sebagai budaya dan lembaga keagamaan seperti Islam, Hindu, Kristian dan Buddha. Sebagai contoh, negara Malaysia mempunyai ramai penduduk yang menganuti pelbagai agama. Hal ini demikian kerana mereka mempunyai komitmen terhadap Yang Maha Kuasa. Selain itu, kepercayaan dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang berkait rapat dengan ketuhanan. Sebagai contoh, Malaysia merupakan negara Islam kerana majoriti penduduk negara ini percaya kepada Islam. Rohani boleh dimaksudkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan roh, manakala dari segi yang lebih luas, semangat intrinsikik yang dipunyai oleh segala jirim di dunia. Walaupun begitu, rohani juga selalu dikaitkan dengan perasaan dalaman manusia yang melibatkan emosi kendiri dan penaklukan strategik. Kesucian rohani membawa maksud keadaan mental yang logik dan mementingkan kebaikan manusia sejagat dan kebaikan seseorang individu itu sendiri. Undang-undang amatlah penting dalam mengawal rohani manusia yang dijadikan bercampur baur di antara emosi positif dan emosi negatif dan dengan intuisi dan objektif bagi mencorakkan secara optimum manusia yang sempurna dari segi kelakuan dan personaliti. Di dalam rohani, setiap manusia telah tersimpan potensi negatif yang jika tidak diatasi dengan nilai-nilai Islam, maka boleh berkembang menjadi penyakit. Manusia juga terlahir dengan membawa sifat rohani yang positif, di mana jika diamalkan dengan baik, boleh membawa kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Oleh itu, menjadi kewajipan untuk setiap manusia sebagai umat Islam untuk beramal dengan Al-Quran supaya sifat-sifat rohani sentiasa terpelihara. Terima kasih. Potensi-potensi insan. Potensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai, menghasilkan atau melakukan sesuatu. Potensi juga membawa maksud keupayaan manakala insan pula bermaksud manusia. Manusia ialah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling istimewa kerana telah diberikan akal fikiran yang dapat digunakan untuk berfikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Keadaan sebeginilah yang membezakan antara manusia dengan haiwan. Pembangunan insan merupakan satu proses membentuk dan mendidik manusia secara seimbang dan holistik. Hal ini terdiri daripada aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Unsur jasmani dikenali sebagai psikomotor. Psikomotor ini merujuk kepada kebolehan seseorang itu untuk bersedia bagi melakukan satu tindakan fizikal dalam sesuatu proses pembelajaran yang baru. Antara ciri unsur jasmani termasuklah kecerdasan fizikal dan kesihatan diri. Selain itu, unsur jasmani turut merangkumi ciri seperti dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri bagi berdikari serta hidup bermasyarakat. Perkembangan unsur jasmani menekankan tumpuan kepada kesihatan tubuh badan seseorang. Ia amat dititik beratkan dalam menjayakan Malaysia sebagai salah sebuah negara yang maju. Bagi merealisasikan hasrat ini,
Rakyat Malaysia perlu sentiasa cergas dan sihat tubuh badan serta memiliki kepakaran untuk membangunkan negara. Justru itu, Malaysia juga dapat bersaing di peringkat global dan sentiasa disebut oleh negara-negara lain. Unsur yang seterusnya adalah unsur emosi. Perkataan emosi seringkali dikaitkan dengan perasaan atau kepribadian. Emosi adalah sesuatu yang kompleks. Menurut beberapa teori, emosi akan menyebabkan perubahan fizikal dan psikologi yang mempengaruhi tingkah laku dalam diri kita. Di dalam diri kita, terdapat pelbagai jenis emosi seperti gembira, sedih, marah dan lain-lain. Kebolehan seseorang untuk mengawal emosi amat penting bagi menjalankan kehidupan sebagai seorang manusia yang normal. Jika manusia tidak dapat mengawal emosi dalam diri mereka, maka kesan buruk seperti kemurungan akan terlahir. Kepentingan emosi dalam potensi insan adalah seseorang itu mampu mengawal keadaan diri secara positif apabila mengalami kegagalan. Unsur yang seterusnya adalah unsur rohani. Setiap individu harus sedar dan percaya kepada Tuhan dengan mensyukuri segala nikmat yang diberikan. Unsur yang ketiga ini memberi tumpuan kepada sifat kejiwaan dan kebatian, iaitu menyedari dan mengingati pencipta. Rohani bukanlah sesuatu yang sama dengan fizikal kerana rohani tidak dapat dilihat dengan panca indera. Aspek rohani telah memberi banyak impak terhadap pendidikan pelajar. Konsep rohani juga telah dipupuk di institusi pengajian tinggi melalui kursus yang ditawarkan. Ini kerana melalui kursus yang ditawarkan, seseorang individu yang berkepribadian unggul dapat dilahirkan. Kepentingan rohani ini dapat membantu memahami prinsip-prinsip sejati yang merupakan bahagian nurani kita selain dapat mendorong seseorang agar bekerja dengan ikhlas. Unsur yang seterusnya adalah unsur intelek. Menurut Kamus Bahasa Melayu, intelek memberi maksud orang yang terpelajar, cerdik pandai atau cendekiawan. Aspek intelek adalah satu aspek yang ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan kerana ia amat berkait rapat dengan pendidikan. Perkembangan intelek dapat dibahagikan kepada 4 tahap utama seperti tahap deria motor, tahap pra-operasional, tahap operasional konkret dan tahap operasional formal. Kepentingan intelek adalah intelek dapat melahirkan individu yang bertanggungjawab dan boleh membimbing masyarakat. Secara tuntasnya, dapatlah disimpulkan bahawa jasmani, emosi, rohani dan intelek perlu diseimbangkan di dalam diri setiap orang kerana kebijaksanaan intelektual seseorang insan tidak memadai sekiranya terdapat akhlak yang rosak dan emosi yang terganggu serta disulami dengan kesihatan yang terjejas. Kemakmuran masyarakat dan juga negara dapat dilahirkan andai terdapat jasmani, emosi, rohani dan intelek yang seimbang dalam diri. Kedaulatan dan kemakmuran negara turut dapat dipertahankan apabila keempat-empat aspek ini seimbang.